Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami dari Kumpulan 3 akan membawa anda untuk bersama-sama kami mengupas beberapa isu mengenai gula-gula yang ada di Malaysia ini, iaitu Sugar Baby, Sugar Daddy, Sugar Mommy dan aplikasi Sugar Book. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amma binti Muhammad Daud. Nombor metrik D183107030. Okey. Saya akan bentangkan tentang apa itu Sugar Book dan punca-punca berlakunya Sugar Baby dan Sugar Daddy. Okey, baik. Apa itu Sugar Book? Kenapa ia hangat diperkatakan di Malaysia beberapa bulan yang lepas? Okey, Sugar Book ni adalah satu aplikasi mencari teman atau dikenali sebagai dating apps lah. Ia diciptakan oleh Darren Chan yang merupakan CEO Sugar Book. Mereka mula menubuhkan aplikasi Sugar Book pada tahun 2017 dan sekarang mereka sudah ada lebih 700,000 orang di dalam aplikasi tersebut. Okey, aplikasi ini diadakan kononnya ingin mencari sebuah hubungan yang jujur dan seseorang yang ingin mendaftar dalam aplikasi tersebut boleh memberitahu apa yang mereka inginkan dalam sesebuah perhubungan. Okey, Derinchan ni kata aplikasi ini lain daripada aplikasi dating yang lain. Derinchan ni lah yang cakap. Okey, dengan aplikasi ni wujudlah Sugar Baby dan Sugar Daddy. Okey, Sugar Baby dan Sugar Daddy ni boleh terdiri daripada pelajar, suri rumah dan ibu tunggal. Okey, bagi Sugar Baby sebagai pelajar, mereka boleh menyertai student program yang dilaksanakan di dalam Sugar Book menggunakan email pelajar mereka dari universiti masing-masing. Jadi, pelajar di mana-mana universiti yang mendaftar di bawah Sugar Book akan mendapat orang panggil apa? Mendapat layanan premium di dalam Sugar Book tu. Statistik yang dikeluarkan oleh Mail pada 10 Februari baru-baru ini berdasarkan aplikasi tersebut, bilangan Sugar Daddy di Malaysia sebanyak 180,000 orang dengan pendapatan 150,000 sebulan dan bilangan Sugar Baby sebanyak 220,000 orang dengan pendapatan 2,500 sebulan bagi menjelaskan niat sebenar pembinaan aplikasi tersebut. Kedudukan Malaysia di dalam Sugar Book adalah pada kedudukan yang ketiga di dalam Asia. Ini sangat membimbangkanlah disebabkan majoriti yang menyertai dan menjadi Sugar Baby dan Sugar Daddy ni adalah di kalangan pelajar. Punca-punca berlakunya kegiatan Sugar Baby ni adalah disebabkan kesempitan kehidupan yang dialami oleh seseorang yang bergelar sebagai pelajar. Okey, sebagai pelajar ni kita tahu yang mereka ni perlu membayar yuran pengajian dan ada juga kena menjaga keluarga di kampung dan memberi wang kepada mereka. Okey, disebabkan ni jugalah mereka memilih untuk menjadi Sugar Baby kerana Sugar Daddy mampu menampung kehidupan mereka sehingga kan ada yang sudah mempunyai sebuah kereta, rumah dan kemewahan yang mereka tak pernah dapat sebelum ni, mereka dapat dengan menjadi Sugar Baby. Malah di dalam keadaan pandemik COVID-19, data Sugar Baby di Malaysia terdapat 12,705 pelajar IPT terbabit dan jumlah ini meningkat 40% ketika PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan, di mana ada yang dibuang kerja atau diberhentikan pekerjaan dari mana-mana syarikat atau perkilangan. Justeru disebabkan ini jugalah mereka terpaksa untuk menjadi Sugar Baby untuk mendapatkan wang dan kemewahan dan juga untuk melangsungkan kehidupan mereka. Selain itu, kenapa berlakunya Sugar Baby ini adalah disebabkan seseorang yang kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang daripada segi apa? Dari segi pemberian kasih sayang dari ibu bapa. Kadang-kadang remaja ni mereka perlukan seseorang untuk mendengar segala masalah dan juga luahan mereka. Jadi bila tiada semua ni, mereka akan cari seseorang untuk
mendengar masalah mereka. So dekat sini mereka mencari sugar daddy lah yang sanggup untuk menjadi pasangan mereka. Okey, mereka ni bukanlah datang daripada keluarga yang kesempitan hidup, tetapi datangnya daripada keluarga yang sudah boleh memberi semua apa yang mereka nak, kemewahan, apa saja yang mereka nak. Tapi disebabkan kurangnya kasih sayang tu, mereka terpaksa untuk menjadi sugar baby untuk memenuhi kekosongan dan juga kesunyian dalam hidup mereka. Akhir sekali, punca berlakunya sugar baby ni adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, kenapa pengaruh rakan sebaya? Sebab kadang seseorang rakan ni, dia akan lihat rakan dia yang dulu susah tiba-tiba menjadi kaya. Mestilah dia tertanya, hang ni buat apa sampaikan boleh dapat kereta, boleh dapat rumah. Okey, mestilah kawan tu bagi tahu apa dia yang dia buat untuk mendapatkan kekayaan. So dekat sini nak kata bahawa pengaruh rakan sebaya juga menjadi punca berlakunya sugar baby dan sugar daddy. Jadi, siapa sugar baby and sugar daddy ni, dan mereka ni daripada kalangan apa? Datuk Jafi ke? Lisa. Haa. Kirim. Sugar daddy merupakan lelaki yang sudah pun berumur dan berkahwin, dan mereka ni kebanyakannya daripada kalangan yang agak kaya raya, mempunyai kereta mewah, rumah mewah dan mempunyai duit yang banyak. Manakala sugar baby ni pula ialah wanita, dan kebanyakan wanita yang menjadi sugar baby ni ialah daripada remaja perempuan seperti pelajar universiti dan sebagainya. Dan sugar baby ni daripada kalangan yang agak susah dan mempunyai kesuntukan wang. Jadi, apa yang sugar daddy ni dapat dan apa yang sugar baby ni dapat? Okey, sugar daddy akan dapat memuaskan nafsu mereka, dan kadang-kadang dengan hanya mengajak sugar baby ni untuk menemani mereka pergi shopping ataupun pergi outstation ke tempat kerja dan sebagainya. Manakala sugar baby ni pula akan mendapat bayaran sebagai imbuhan daripada layanan yang mereka berikan kepada sugar daddy. Daripada pengalaman kisah benar daripada seorang wanita yang menjadi sugar baby ni sendiri, dia menceritakan bahawa dalam seminggu mereka boleh mendapat 50,000 hanya dengan tidak membuat apa-apa, hanya melayan sugar daddy sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Abdul Hadi, nombor metrik di 183-10838. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan ataupun berkongsi apakah kesan kepada individu yang bergelar sugar baby. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, antara kalangan yang terlibat dalam kancah perzinaan ini adalah yang bukan daripada kalangan yang hidupnya mewah. Malah, ada juga yang berasal dari kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi universiti tempatan. Perkara ini tidak wajar dilakukan oleh mereka kerana sebagai seorang Muslim ataupun sebagai umat Islam, kita ditegah sama sekali untuk melakukan zina. Sekalipun mendekati jalan tersebut bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32 yang membawa maksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, tidak dapat dinafikan lagi bahawa perbuatan mereka itu sememangnya salah dan akan mendatangkan keburukan dan kerosakan kepada diri mereka, keluarga, malah masyarakat. Okey, apakah aktiviti yang membawa kesan buruk? Antara golongan yang lebih cenderung untuk mendapat kesan
kesan negatif daripada perbuatan tidak bermoral ini adalah daripada kalangan remaja kerana sikap remaja itu sendiri yang mudah terpengaruh dengan perkara yang berlaku di sekelilingnya. Dan juga kerana remaja ini mempunyai sikap yang sering ingin mencuba sesuatu yang baru. Antara kesan pergaulan bebas atau lebih spesifik lagi, seks rambang ini sememangnya akan mendatangkan kesan negatif kepada kesihatan seperti penularan penyakit jangkitan seksual. Hal ini kerana penyakit ini boleh berjangkit melalui perhubungan seksual dengan perhubungan seks yang tidak selamat. Baiklah, seterusnya hilang fokus terhadap pengajian. Sugar baby ini terdiri daripada kalangan pelajar atau mahasiswa. Mereka akan menjadi kurang fokus terhadap pelajaran. Hal ini kerana pelibatan dalam kancah maksiat ini memerlukan komitmen yang tinggi kerana mereka akan lebih kerap berjaga malam. Ini secara tidak langsung akan menjadikan pelajar itu kurang masa tidur dan lebih cenderung untuk mengantuk semasa berada di dalam kelas. Sekiranya perkara ini dibiarkan, pelajaran mereka akan ketinggalan dan mungkin akan menjadikan mereka mendapat keputusan yang merosot setiap kali ujian. Malah lebih-lebih lagi, jika mereka gagal dalam peperiksaan, ini yang membuatkan mereka hilang semangat dan emosi mereka terganggu untuk terus fokus dalam pelajaran. Baiklah, akhir kata daripada saya, ayolah kita menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Berdasarkan hadis yang ke-12 daripada himpunan Imam Nawawi yang bermaksud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebahagian daripada keelokan seseorang mukmin itu ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebelum ni adalah seorang sugar baby yang mana dikenali juga sebagai perempuan simpanan. Kalau kita sedia maklum, pada usia kita belasan tahun ni adalah usia kita untuk mencuba. Kita suka mencuba benda-benda baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Najah binti Syafi'i, memegang nama matrik di 183111064. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan beberapa langkah-langkah ataupun solusi yang perlu diambil bagi mengekalkan gejala isu sugar boom ini. Seperti mana yang kita tahu, isu sugar boom ini dikatakan isu yang sangat popular pada hari ini. Lebih-lebih lagi pada era pandemik COVID-19 yang sedang berlaku di dalam negara kita. Sebagai pihak yang bertanggungjawab, mereka haruslah mengambil tindakan tegas secepat yang mungkin. Seperti mereka membekukan ataupun mereka menghapuskan aplikasi sugar boom ini daripada media-media sosial yang berkaitan. Terutamanya bagi golongan remaja, mahasiswa-mahasiswi yang terlibat dengan isu sugar boom ini. Seperti mana yang kita tahu juga, pada era pandemik COVID-19 yang sedang berlaku di dalam negara kita, ramai golongan ini yang terjejas. Pendapatan mereka semakin merosot. Jadi mereka ni tidak tahu nak mengambil wang daripada mana untuk menyara diri mereka sendiri. Tetapi mereka mengambil jalan yang sangat mudah dengan mencari jalan penyelesaian dengan merelakan diri mereka menjadi sugar baby dan mereka mendapatkan pendapatan tersebut daripada sugar daddy. Perkara ini sangat tidak orang kata apa? Sangat tidak boleh dipandang remeh oleh masyarakat sekeliling. Malah isu ini sangat memberi impak yang sangat negatif kepada mahasiswa dan mahasiswi yang terlibat. Jadi sebagai pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berkuasa, mereka haruslah mengambil tindakan yang sewajarnya dengan menghapuskan aplikasi tersebut secara secepat yang mungkin. Baiklah, kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab, mereka perlu menyediakan satu perkhidmatan, iaitu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada para pelajar dan juga masyarakat di luar sana. Oleh disebabkan isu ini banyak terlibat ialah golongan
para pelajar universiti, iaitu bagi golongan mahasiswa dan mahasiswi. Jadi, unit bimbingan dan kaunseling di bawah universiti tersebut perlu menyediakan beberapa program untuk kesedaran para pelajar. Hal ini secara tidak langsung akan membuka minda para pelajar tentang sejauh manakah kebaikan dan juga keburukan aplikasi tersebut. Selain itu juga, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini juga menawarkan kepada mana-mana pelajar yang merasakan diri mereka perlu kepada bimbingan dan juga kaunseling ini. Oleh disebabkan itu, mereka sangat dialu-alukan untuk melibatkan diri mereka ke dalam unit bimbingan dan kaunseling ini. Jadi, mereka juga boleh berkongsi ataupun menceritakan isu ataupun pengalaman yang mereka hadapi bersama dengan kaunselor. Oleh itu, mereka akan dapat pelbagai manfaat daripada program-program yang telah dilaksanakan oleh unit kaunseling dan juga bimbingan di bawah universiti tersebut. Kita pergi kepada langkah yang terakhir, iaitu sebagai individu ataupun diri kita sendiri, kita mestilah bijak dan pandai dalam memilih circle yang kecil. Apa yang dikatakan circle yang kecil itu? Circle yang kecil itu adalah kita bijak dalam memilih kawan yang baik ataupun kawan yang buruk. Ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim daripada terjemahannya yang berbunyi, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita juga turut akan mendapatkan bau yang harum. Tetapi jika kita berkawan dengan tukang besi, akan membakar bajunya dan kita akan mendapat bau yang sangat busuk. Daripada terjemahan hadis yang saya sebutkan tadi, dapat kita lihat bahawa jika kita memilih kawan yang baik yang membawa kita ke arah kebaikan, kita juga akan menjadi lebih baik. Tetapi jika kita memilih kawan yang tidak baik, kita juga berkemungkinan akan terpesong ke arah yang tidak baik itu. Hal ini bukan bermakna kita tidak boleh berkawan dengan orang yang tidak baik itu. Bukan, kita boleh berkawan, tapi kita tidak boleh terikut dengan perkara-perkara yang kawan kita itu lakukan. Seperti kawan kita itu melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa kepada diri kita ataupun perkara yang boleh membawa kita ke lembah kemaksiatan. Jadi kita tak boleh terikut sekali untuk melakukan perkara-perkara tersebut, tetapi kalau hanya sekadar berkawan boleh sahaja. Jadi kita mestilah mencari kawan yang baik itu supaya kita dapat menjadi diri kita ke arah yang lebih baik. Oleh itu, kawan yang baik itu adalah sebuah cerminan kepada diri kita. Maka kawan yang baik ini juga akan mempengaruhi hidup kita dalam menjalani kehidupan seharian kita. Baiklah, secara kesimpulannya, al-ghayah la tubarirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Aplikasi Sugarbook ini memanglah dapat menjana pendapatan kepada pengguna, namun cara pelaksanaan yang dijalankan adalah tidak bersesuaian dan tidak bermoral. Jadi yang haram tetap haram, syariat Islam tak akan membenarkan. Jika kita nak melaksanakan sesuatu perkara, walaupun matlamat kita baik, kita kena tengok balik cara pelaksanaan tu, adakah ianya diredai Allah ataupun ianya akan mendapat kemurkaan Allah. Yang kedua, kita boleh ambil pengajaran daripada surah Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan juga pencerobohan. Dapat saya simpulkan di sini adalah, kalau kita nak berbuat baik, kita kenalah saling tolong-menolong dan berganding bahu untuk menyebarkan dan mendapat kebaikan yang ada di sekitar kita. Ingat, kalau kita nak buat baik, janganlah buat baik seorang-seorang. Ajak kawan-kawan kita tu, ajak ahli keluarga kita. Kita tak mau buat baik seorang-seorang sebab kita tak mau masuk syurga seorang-seorang. Kita nak orang yang ada dengan kita, orang yang kita sayang, sama-sama dengan kita melakukan kebaikan. Dan usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau kita nakkan sesuatu, kita nakkan kesenangan, kita nakkan kemewahan, bersakit-sakitlah dahulu.
janganlah kita ambil jalan pintas dengan cara yang tak bermoral inilah kan. Jadi ingatlah, kalau kita nak buat sesuatu perkara, kena berfikir panjang. Fikir, adakah benda ni mendapat keredaan Allah? Adakah benda ini mendapat restu ibu bapa? Dan adakah benda ini memberi manfaat kepada diri sendiri? Jadi saya ingatkan diri saya dan semua supaya kita sama-sama menyebarkan kebaikan, menambah baik nilai pada diri sendiri, dan sama-sama kita menjauhi perkara yang mendapat kemurkaan dan boleh menjejaskan diri kita serta orang di sekeliling kita, dan sama-samalah kita melakukan kebaikan. Renung-renungkan dan selamat beramal. Terima kasih. Assalamualaikum. It's just a choice of my lifestyle that I want to live.